nampak lah kan? Okey, kelas apa tu? Communication bagus, tidur awal, semangat nak masuk. Yang saya tahu saya tidur. Memanglah apa tu bekerjasama, bermain sepenuh hati. Passing bagus. Oh, memang semalam Sterling. Yang saya tahu saya tidur kerjasama lak, memang lak. Oh, lama ramai cakap lak tau. Banyak defend, communication bagus. Okay. So, terima kasih atas feedback kamu tu. Ada lagi? Harry Kane, berlatih. Benda dah viral, dia kata. Okay. So, semua tu bergantung kepada pendapat masing-masing, persepsi individu. Okay. So, ada yang kata macam-macam lah bekerjasama. Memang betul. Lepas tu, tactical yang menjadi. Sama juga. Cikgu nak tarik kamu daripada cerita games pagi tadi dengan sekarang ni. Sama juga, bulan 3 tahun depan kamu nak ambil SPM, betul? So nak ambil SPM, so apa strategi kamu? Macam mana? Aku nak dapat straight A, contoh nak dapat A sign, macam mana aku nak dapat? Adakah dengan tengok TV? Adakah dengan tak masuk kelas PDPR sebagai contoh? Cik, boleh komen? Boleh ke dapat straight A dengan tak masuk kelas? Tak boleh oh. Tak boleh. Okay. So tak boleh. So kita kena ada strategi, cara dia, kaedah macam mana. Aku tak faham contoh matematik, tak faham macam mana. So nak selesaikan, tanya kawan. Malu tanya kawan, tanya cikgu. Tanya kawan yang tahu. Tu cara dia. Bukan cara dengan senyap. Macam tu. Sampai bila-bila. Tak boleh. Okay. So insyaAllah kalau tak ada apa, kemungkinan kita akan bersemuka balik. Sekolah macam biasa. InsyaAllah. Doa-doa lah supaya kes COVID menurun. Kan? Okey, tu yang pertama. Seterusnya, yang semalam, ini dia. Nampak tak? Farisha, cuba baca apa dia? Apa punca? Baiklah Farisha. Apa punca bangun lambat? Yes. Farisha bangun awal kan? Awal. Bangun awal. Alhamdulillah. Tolong type. Tolong tulis jawapan anda. Cikgu nak tengok. Sebab apa? Sebab apa cikgu tanya soalan ni? Sebab daripada respon survey yang cikgu buat semalam, okey, 53%. Separuh yang kata sebab saya ponting ialah saya bangun lambat. Okey. Daripada respon tu, okey, separuh kata sebab apa ponting, sebab bangun lambat. So hari ni cikgu nak tahu, kamu tulis jawapan, type masing-masing ada jawapan sebab apa? Sebab apa boleh bangun lambat? Okey. Dia ada anak kecil ke contoh. Dia busy masak ke. So tolong tulis, tolong tulis. Okey. 53% bangun lambat. Yang kedua, tiada line di kawasan rumah. Allah. Okey. Ni tiada line di kawasan rumah. Yang ni daripada pihak cikgu. So mungkin kamu boleh, apa orang kata, carilah kawasan mana yang ada line macam tu lah. Kalau kita tengok viral kan, di negeri Sabah, dia rela panjat pokok lah. Cikgu tak suruh kamu panjat pokok. Penang rasanya setakat ni okey Penang. Tak ada masalah. Cuba keluar sikit daripada kawasan kampung ke, keluar sikit. Adalah line. Okey. Cuba type. Type punca apa? Sebab apa bangun lambat? So Type kat mana cikgu? Type kat Menti. Tadi dia tulis kita jawab soalan England tadi. Lepas tu tekan next question. Soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya tekan kat bawah tu. Nampak dah? Tidur lambat, tengok bola. Naik tu. Naik dah, lupa kunci jam. Allah.
Scroll TikTok. Astaghfirullahalazim. Ha. Lepas ni cikgu nak buat apa video pelajaran guna TikTok pula. Jam naik kebun. Oh, ada kebun. Kebun durian. Ya, Tengok. cikgu. Ha? Ya. Siapa tu ada kebun durian tu? Saya, cikgu. Syed. Bukan. Nafis. Bukan, cikgu. Awak tu siapa? Ada Ada, Haikal. Ada Haikal. Kebun kat mana? Kampus Sepakat? Sengara. Oh, jauh Sungara. So banyak durian lah kat kebun. Tak banyak dah, cikgu. Habis lah. Oh loh, baru nak order. Aduh. Dia balik pulau dengan telur kumak lagi. Bukan kebun hang lah. Kebun lah, tapi tak jaga. Oh, tak jaga. Okey. Kalau ada cikgu nak beli ya. Okey, cikgu. Tengok anime semalaman. Allah. Ada apa ni? Scream Midnight. Tak tahu. Pak G. Kerja. Oh. Tengok bola. Line tak ada atas bukit. Tidur lambat. Tengok stream. Sengkon. Oh. Banyak punca. So, kalau bangun lambat. Satu lagi soalan sepatutnya. Subuh pukul berapa subuh? Soalan Syed boleh jawab tak soalan cikgu ni? Subuh pukul apa? Saya selalu subuh ke 10 ya. Subuh pukul 10. Astagfirullahalazim. Subuh dah mari tu. Apa dah? Subuh syak tu. Dekat nak zuhur tu subuh. Astagfirullahalazim. 5 6 Ya. macam tu lah. Aduh. 5:50. Yalah, ada yang rasa. So semua dalam kelas cikgu ni lepas subuh baru tidur kot. Macam tu kot. Tak aku tidur Ada. malam. Dia dah Dari subuh tak ada. gaib tu kot. Yang bagus tu sembahyang jugalah walaupun gajah kan. Orang panggil subuh gajah. Aduh. Ni. Tak boleh nak tidur lah. Pasal apa tak boleh nak tidur ni? Tidur lambat. Bodokan. Ni pasal apa ni? Masalah apa ni? Nanti boleh PM cikgu personal. Bekerja. Kerja apa ni? Okey. So, punca bangun lambat, cikgu buat kesimpulan kat sini sebab tidur lambat. Betul tak? Betul. Takkan kita tidur pukul 5 nak bangkit kelas pukul 7, pukul 8 nak bangkit. Memang tak. Betul. So, nanti cikgu share dekat grup apa orang kata? Tidur pelajar yang cemerlang. Hari ni baru kaunselor post tidur pelajar cemerlang macam mana. So, kalau kamu nak jadi pelajar yang cemerlang, nak jadi pelajar yang cemerlang, so kena tidur yang berkualiti, kena cukup tidur. Faham tak? Kena cukup tidur. Barulah pagi-pagi kelas pukul 8 tu cergas. Semangat, bermotivasi, aku nak belajar, aku nak score A, SPM. So cukup tidur yang berkualiti. Lepas tu tip dia tidur waktu yang sama tiap-tiap hari. Kalau aku selalu tidur pukul 11 malam. Tidur pukul 11. Jangan hujung minggu sudah pukul 2, pukul 3 pagi dia direct. Jangan. Tidur waktu yang sama. Konsisten. Okey, baru cukup rehat. Apa orang kata? Elakkan daripada panas baran. So bila tak cukup tidur dia mulalah. Betul Syed? Betul kan? Betul. Okey. So apa yang cikgu sampaikan tadi, cikgu harap kamu ambil yang baik ambil. So boleh amalkan. So mulai malam ni boleh dah tidur awal. Tidur awal, esok prepare, nak masuk kelas apa, prepare. Okey. So hari ni. Okey, sebelum kita mula pastikan buku teks dah ada, buku teks dah ada kat depan. Okey. Cikgu nak share window. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, nampak? Nampak? Nampak. Okey. Nampak Adam Haikal? Ya, saya cikgu. Tanpa melihat buku, sebutkan ketaya yang hang hafal. Okey. Kalau nak yang tu.
Oh, ha. Ha ha ha. Kena sebut sekali dengan dia punya ion tu. Lagi cantik. Okey. Tak apa, sebut formula dulu, lepas tu barulah kalium, natrium. Itu. Okey. Kalau nak kahwin, Okey. mesti ada zakat. Kalau nak kahwin mesti ada Zakat fitrah zakat fitrah supaya perkahwinan hidup. Supaya perkahwinan harmoni, harmoni, dua lagi. Okey. kekal, Kekal aman, kekal abadi. kekal abadi. Kekal abadi. Okey. So, ingat tak? Kalau apa dah? Okey. Kalau kuprum, Kalium. kalium, Kalium, lepas tu nak natrium. natrium, betul. Kalau nak kahwin, Kahwin. kalsium. Kalsium mesti. Kalau nak, mesti magnesium. Okey, ada. Ada aluminium, Betul. Zakat. zinc, Okey. Fitrah. serum, Okey. Supaya. stenium, Okey, stenum. Perkahwinan. plumbum, Okey. Harmoni. hidrogen, Betul. Kekal kuprum, abadi. argentum. Yes, alhamdulillah. So cikgu harap hang kekal lama ingatan hang Adam. Okey. Sampai SPM hang ingat lagi. Okey, perempuan lah, wakil perempuan seorang. Ainayang pula. Siapa yang insan yang bertuah hari ni? Daini, ada Daini? Daini? Ya, Daini, baca Daini. Farah tu, Farah suka nenah. tak nampak lah. Kat Tak buku nampak? ada tak? Masuk dah Kat kelas. tabung. Masuk dah kelas cikgu. Dah tak masuk. Oh lama tak masuk. So hang tak tahulah. Saza masuk tak Saza? Ya, Saza, sebut Saza formula anion tu. Farah suka nanas kuning, baru indah harmoni. Okey, Farah. Cikgu sebut Farah, hang sebut apa dia? Farah Florida. Okey. Suka. Sulfat. Nanas. Farah suka nanas. Nitrat. Betul. Kuning. Florida. Baru. Bromida. Indah. Iodida. Harmoni. Hidroksida. Yes, alhamdulillah. Okey. So, kalau cikgu dalam kelas cikgu tanya seorang-seorang dah, tapi tak apa. Dalam Google Meet ni wakil lelaki, wakil perempuan, cukup dah. So, cikgu harap yang lain pun sama. Ingat, ingat hafal, cuba ingat. Okey, bukan main ingat Farah suka, Farah apa dia? Kena tahu apa dia. Farah, Florida, suka sulfat, kena tahu. Simbol dia, maksud simbol dia. Okey. So hari ni kita sambung. Kita sambung muka surat apa? Okey, kedudukan dah kan? Hari ni kita masuk ke perkataan, boleh? Muka surat. Okey, 185. Okey, semua buka 185. Okey, sebelum kita masuk 186, okey 185. Dah ini lagi. Nisa lah pula, Nisa. Nisa ada? Ya. Baca dekat skrin yang cikgu tunjuk tu. Dalam buku tab pun ada. Ujian kayu uji berbara. Betul. Teruskan. Ujian gas oksigen. Masukkan sebatang kayu uji berbara ke dalam tabung uji yang berisi. Jika kayu uji berbara bernyala semula, gas di dalam tabung uji ialah oksigen. Okey. Yang kedua, sebelah dia.
ujian kayu uji bernyala, Mhm. ujian gas hidrogen. Mhm. Dekatkan sebatang kayu uji bernyala ke mulut tabung uji berisi gas. Jika Mhm. gas meletup dengan bunyi pop, gas di dalam tabung uji ialah hidrogen. Okey, terima kasih. So, nanti insya-Allah kalau sempat, okey, diberi kesempatan untuk buat eksperimen ni, kita akan buat dekat mak-mak sekolah lah. Okey. So untuk kali ni, tengok dulu. Yang pertama ujian kayu uji berbara untuk uji ada ke tak gas oksigen. Tolong ingat. Ada ke tak gas oksigen. Ingat oksigen ni membantu pembakaran. Oksigen dia membantu pembakaran. Maksudnya kalau kita letak bara api je, apa yang jadi? Dia akan menyala. Boleh faham? Okey. Dia akan menyala kalau kita letak kayu uji berbara. Yang kedua, yang menyala. So yang menyala yang ni tak bolehlah menyala banyak sangat. Letak di muncung tabung uji tu. Okey. So kalau ada gas hidrogen, dia akan menghasilkan bunyi pop. Okey. Memang bunyi pop. Pop, 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 pop. Okey, soalan cikgu. Siapa nak jawab? Kalau gas hidrogen terlampau banyak di dalam ni, so pop tu jadi apa dah? Dia akan bunyi apa? Letupan. Yes, pandai letupan. So, tolong ingat hidrogen pun orang boleh buat bom. Okey, boleh berlaku letupan. Kalau ada gas hidrogen yang banyak. So tak jadi pop dah lah. Pop boleh lah yang macam apa bunga api mercun yang kita beli tu. Pop That pop pop. bomb. Yang ni bom tu. Betul. Okey. So betul. So itu dia dua ujian. Seterusnya hari ni. Tolong fokus betul-betul. Okey. Syed, muka surat berapa, Syed? 1. Dalam buku teks. Ada tak muka surat berapa? Kepekatan elektrolit. 186. 186. Okey, tengok betul-betul. Okey, 186. Okey, cikgu baca dulu. Kepekatan ion dalam elektrolit juga mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyah cas. Ion negatif yang lebih pekat dalam elektrolit adalah lebih cenderung dipilih untuk dinyah cas pada anode. Okey, namun begitu ion positif yang dipilih untuk dinyah cas pada katot masih dipengaruhi oleh kedudukan ion positif yang berkenaan dalam siri elektrokimia. So, untuk kepekatan yang berubah, tolong ingat, anode pada anode sahaja. Boleh faham? Dekat katot kita ikut apa? Sifir apa? Formula apa? Siapa boleh jawab? Ada Haikal. Dekat katot kita guna apa? Macam mana kita nak pilih yang mana? Ion yang mana kita nak ikut apa? Ikut ni dia semakin ke bawah. Kedudukan. Kedudukan yang kita hafal tu. Betul. Tapi dekat katot kita ikut yang kita hafal tu. Dekat anode kita ikut yang ni. Yang mana lebih pekat. Okey, kita tengok contoh. Baru nampak. Contoh. Ada dalam buku teks kan? Okey. Jom kita tengok. Natrium klorida pekat. Elektrolisis larutan natrium klorida pekat dan larutan natrium klorida cair. So ada dua. Pekat dengan cair. Okey. So pekat ni, cikgu cerita sikit. Yang pekat tu yang bahaya ke tak bahaya pada kita? Pekat bahaya. Bahaya. Pernah tengok yang dekat movie, dekat TV. So yang simbah dekat muka. Asid apa tu kan? Yang simbol dekat muka tu, yang tu kepekatan dia tinggi lah tu. Faham tak? Okey, kalau buka tudung pun dia berasak tu, maksudnya kepekatan dia tinggi. So tak boleh main-main pegang dengan tangan. Sebab dia sifat dia mengakis. Tolong ingat. Sifat dia mengakis. Okey. So yang pekat ni bahaya. So kalau ada eksperimen pun mungkin cikgu buat demo je ni. Ion yang hadir apa dia? Ion yang hadir. Nisa. Nafis. Nafis ada lagi?
Berdengung lagi Nafis. P. Cikgu panggil Afika. Afika. Ya. Afika, sebutkan ion yang hadir dalam natrium klorida. Ada 4. Yang pertama. Yang mana cikgu? Muka surat 186. Tengok dekat contoh. Ada, nampak? Yang A tu. Yang Kau. Yang A tu, Bika. ion natrium tu ah. Betul, ion natrium 1. Yang kedua? Ion klorida, Betul. Yang ketiga? ion hidrogen, Hidrogen. Last kali? ion hidroksida. Hidroksida. Pandai. Okey, terima kasih Fika. So ada 4 ion yang hadir. Okey, kita tengok apa yang jadi pada katot, apa yang jadi pada anod. Okey, kita tengok yang dekat katot dulu. Katot ni elektrod negatif. Cikgu suruh kamu ingat katot, ingat kontot. Ingat kontot, ingat negatif. Macam tu. Katot, negatif. So, dia tarik ion positif. So, apa yang terlibat ion positif? Yang pertama natrium. Okey. Yang kedua hidrogen. Dua ni sahaja yang positif. Betul? Okey. So, nak pilih yang mana? Farhana Najwa. Ada Farhana Najwa? Betul nama dia kan? Farhana? Farhana ada tak? Malu pula. Ikmal Afif. Ikmal Afif. Yang ni masuk-masuk tak ada betul. Kantoi. Dayini. Dayini? Ya. Okey, Dayini. Dayini, yang mana yang hang pilih? Natrium ke hidrogen? Pilih. Untuk dinyata yang kita hafal tu, nanti cikgu bagi formula dekat hang. Ada dalam grup pun ada. So nak pilih yang mana? Natrium ke hidrogen? Natrium. Nak pilih natrium. Syed cakap apa tadi? Saya pilih cikgu. Amboi. Dah lagi pick up line. Okey. Okey. So, pilih natrium. Sebab apa pilih natrium? Sebab saya tak mau hidrogen. Saya tak boleh jawapan macam tu. Tak mau hidrogen, saya suka natrium. Ada buku teks? Dekat depan ada buku teks tak? Ada. 186. Tak membahayakan. Tengok yang B tu. Ion hidrogen dipilih untuk dinyahca sebab ion hidrogen kurang elektropositif berbanding dengan ion natrium. Yang kita hafal tu. Okey, yang kita hafal apa dia? Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah apa semua tu, kita tengok. Hidrogen dia duduk bawah berbanding dengan natrium. Natrium duduk atas. So kita pilih yang duduk bawah. Okey. Maksudnya ion hidrogen tu kurang elektropositif berbanding dengan ion natrium. So bila pilih hidrogen, apa yang terhasil? Gas hidrogen terhasil pada katot. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua. Syed boleh faham Syed? Boleh. Okey. Jangan duk main cek sangat tu. Okey, fokus. Yang kedua, dekat anode. Dekat anode dia akan tarik ion negatif. Tolong ingat. Anode kan cikgu bagi tahu formula dia, lelaki suka dekat perempuan, perempuan tertarik dekat lelaki, sama juga yang ni. So anode dia positif, apa yang tertarik dekat dia? Ion negatif. So ion negatif ada 2. Klorida dan ion hidroksida. Okey, klorida dan ion hidroksida. So nak pilih yang mana satu? Nak pilih yang mana satu? So kalau kita guna kepekatan yang berbeza, ni beza ni. Tengok elok. Okey. Muka surat 187. Okey, tengok.
kepekatan ion klorida adalah lebih tinggi. Okey, sebab apa? Berbanding kepekatan ion hidroksida, kalau kita guna nampak 1 mol desimeter per isi padu ni, nampak? 1 mol, yang bawah dia 0.00001. Yang mana lebih pekat? Ikut logik lah. Yang mana lebih pekat? 1.0. 1.0, pandai. Lulus. So kalau tengok soalan SPM nanti tengok, oi, yang ni 1 molar. Yang ni 0.0. Oh, yang ni banyak lagi. So yang banyak lagi itulah adalah lebih pekat. Okey, kita tengok. Yang pekat dia pilih yang mana? Okey. Maka ion klorida akan dipilih untuk dinyah cas walaupun kedudukan ion klorida adalah lebih tinggi daripada ion hidroksida. So last sekali gas klorin terhasil. Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh faham, cikgu. Alhamdulillah. Okey. So sebagai rumusan je, kalau yang pekat, okey tengok. Kalau yang pekat, larutan yang pekat kita guna, okey, dia tak ikut dah yang kita hafal tu. Okey. Para suka nenah apa, dia tak ikut dah. Okey. Sebab apa? Kalau pekat, dia akan ambil kepekatan yang ni. Contoh kat sini, ion klorida lebih tinggi sebab dia lebih pekat. So kita ambil yang dia punya. Okey. Tu yang pekat. Tengok contoh yang bawah. Yang bawah cair punya. So kalau guna 0.0001, maka ion hidroksida akan dipilih untuk dinyah cas. Okey, kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding dengan ion klorida. Gas oksigen terhasil. So tip dia, kalau yang cair, okey, ikut kedudukan yang kita hafal. Boleh faham? Boleh faham semua? Ada respon tak? Boleh, cikgu. Alhamdulillah. So boleh cikgu nak bagi tahu hari ni, kalau pekat dia tak guna kedudukan yang kita hafal tu. Kalau cair kita guna kedudukan. Para suka nenah kuning yang tu, baru indah harmoni, guna yang tu. Okey. So itulah faktor kepekatan. Okey, faktor kepekatan. Okey, kita pergi sikit lagi. Sikit lagi. Info saiz. Kertas litmus. Siapa nak baca? Oi, Adam lah nama. Adam Iskandar ada? Ada cikgu. Adam, baca Sat Adam. Domel. Muka surat 188 Adam. Ujian kertas litmus biru lembap. Okey, teruskan. Dekatkan selai kertas litmus biru lembap ke mulut tabung uji yang berisi gas. Okey. Jika kertas litmus biru lembap itu menjadi merah, gas di dalam tabung uji bersifat asid. Jika warna kertas litmus biru lembap luntur, gas di dalam tabung uji ialah gas halogen. Jika kertas litmus biru lembap tidak berubah warna, gas di dalam tabung uji bersifat alkali atau natural. Okey, terima kasih Adam. Sebelah dia. Sikit lagi. Ujian kertas litmus merah lembap. Okey, merah Dekatkan pula. selai kertas litmus merah lembap ke mulut tabung uji yang berisi gas. Jika kertas litmus merah lembap itu menjadi biru, gas di dalam tabung uji bersifat alkali. Jika kertas litmus merah lembap tidak berubah warna, gas di dalam tabung uji bersifat asid atau natural. Okey, terima kasih. So, yang ni formula cikgu nak bagi Asme Albi. Boleh ingat? Apa dia Asme? Apabila gas asid dia tukarkan jadi warna apa? Kertas litmus tadi dia tukar jadi warna apa? Kalau asid. Biru. Tengok elok. Asid. Merah. Merah. Afika, merah. Kalau alkali dia jadi apa? Alkali biru. Biru. Okey, sebab formula ni cikgu sains cikgu sains kepada cikgu bagi dari sekolah rendah lagi. Asme macam Arab kan. Asme Albi. Apa dia? Asid. Dia akan tukarkan kepada merah. Okey. Albi.
alkali, dia tukarkan kepada warna biru. Boleh faham semua? Boleh Okey. cikgu? Okey. Try test Adam Haikal. Apa dia Asmi Albi? Asme asid merah. Okey, tukar kepada merah macam tu. Okey. Albi? Asme Albi alkali bertukar kepada biru. Pandai, lulus. Okey, ingat formula tu sudah. Okey. Seterusnya. Allah. Okey, jenis elektrod. So ada berapa faktor yang mempengaruhi pemilihan? Yang pertama kita kedudukan. Yang kita hafal tu. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan harmoni kekal abadi. Okey. Farah suka nenah kuning baru indah harmoni. Yang tu yang kedudukan, faktor kedudukan. Yang kedua, kita belajar hari ni kepekatan. Okey, kepekatan. Kepekatan, okey. Tengok dekat mana? Tengok molar dia, kepekatan. Yang mana yang cair dia ikut kedudukan. Yang pekat, dia ambil yang tu. Okey, untuk dinyacas. Okey, yang ketiga, ni hari ni. Jenis elektrod. Jenis elektrod. Cikgu tak tukar ni ke? Okey, kejap. Jenis elektrod. Barulah besar tu. Nampak tak? Nampak? Nampak cikgu? Nampak okey. Baru cantik sikit. Aduh, seorang pun cikgu tak nampak. Okey. Jenis elektrod. Muka surat 189. Okey. So last untuk hari ni. Tengok betul-betul. Okey. Jenis elektrod yang digunakan mempengaruhi pemilihan ion. So faktor yang ketiga, jenis elektrod. Jika jenis logam yang digunakan sebagai anod adalah sama, okey, dengan jenis ion logam dalam elektrolit, jika jenis bahan yang digunakan sebagai anod tak sama. So ada dua. Sama, tengok. Larutan, ni larutan sama dengan elektrod ni. Okey, kita tengok contoh ada tak? Okey, yang ni sama. Tengok sama. Jika jenis logam yang digunakan sebagai anod adalah sama. Okey. Yang batang, dua batang tu sama dengan larutan. Contoh, yang batang tu argentum, dekat anod kathod ada argentum, dekat larutan pun ada argentum. Ada larutan argentum, kita tengok. Kalau sama, apa yang jadi? Di anod, atom logam akan mengion untuk membentuk ion positif yang melarut ke dalam elektrolit. Tu yang pertama. Jadi dekat anod, atom akan mengion. Okey. Dekat kathod, ion logam akan dinyah-cas dan membentuk atom logam yang terenak pada kathod. Okey. Tadi dia bentuk ion positif. Yang kathod dia bentuk atom logam. Okey, kita tengok lagi. Kepekatan tidak berubah kerana kadar atom logam mengion untuk membentuk ion logam di anod adalah sama dengan kadar ion logam dinyacas untuk membentuk atom. Ada contoh tak? Okey, yang ni yang tak sama. Sekejap kita pergi contoh, tengok dulu. Tak sama. Atom di anod tak akan melarut ke dalam elektrolit. Okey. Ion negatif dalam elektrolit pula dinyacas di anod. Tak sama macam ni pula. Di kathod, ion yang kurang elektropositif akan dipilih untuk dinyacas. Yang ni. Cikgu nak tunjuk contoh terus. Senang. Baru kamu nampak. Tengok muka surat 189. Okey, 189. Seoranglah baca. Seorang baca. Tak apa. Suara yang Nisa, ada Nisa? Ya. Nisa, baca Sat. Argentum
ion yang hadir dalam larutan argentum nitrat semasa elektrolisis adalah ion argentum, ion nitrat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Katot elektrod negatif menarik ion-ion positif iaitu ion argentum dan ion hidrogen. Ion argentum dipilih untuk dinyah cas kerana ion argentum kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Argentum nak pada katot. Anod elektrod positif membentuk ion argentum apabila atom argentum di anod mengayon ion nitrat dan ion hidroksida tidak dinyah caskan. Elektron argentum melarut ke dalam elektrolit. Kepekatan ion argentum dalam elektrolit tidak berubah kerana kadar pengayonan atom argentum di anod untuk membentuk ion argentum adalah sama dengan kadar ion argentum dinyah cas untuk membentuk atom argentum yang ternak pada katot. Okey, terima kasih. Berpeluh tu baca. Okey. Terima kasih. Okey Nisa. Okey, tengok contoh dia. Argentum nitrat. Argentum nitrat. Ion apa yang hadir? Okey, ada 4. Argentum, ion nitrat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, ada 4. Okey. Apa yang jadi pada katot? So, pada katot tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita ikut apa? Nak pilih? Ikut kedudukan yang kita hafal. Okey, contoh kat situ. Argentum dengan hidrogen. Nak pilih yang mana? Syed, argentum ke hidrogen yang duduk bawah? Syed tak ada? Syed ada? Argentum. Argentum, pandai. So, argentum yang duduk bawah, kita pilih yang tu. Simple. Okey, nampak? Okey, tengok tu. Dia tulis. Ion argentum dipilih sebab apa? Kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. So, pilih argentum. So, apa yang terjadi? Bukan gas argentum. Tu salah. Argentum akan lekat pada katot. So, kalau terenap pada katot, apa yang jadi pada katot? Nipis ke tebal? Katot akan tebal. Pandai. So, katot, ingat dalam otak, katot menjadi tebal. Okey. Kalau SPM keluar tahun ni, dia tulislah katot menjadi tebal. Itulah jawapan dia. Okey. Settle untuk katot. Anode yang kamu perlu titik beratkan. Okey, kita tengok dekat anode. Apa yang jadi? Okey, sebab dia guna elektrod yang sama ni. Nampak? Argentum. Larutan pun ada argentum. Tengok. Membentuk ion argentum apabila atom argentum di anod mengayon ion nitrat dan ion hidroksida tidak dinyah cas terus. Kita tak pilih dah nitrat, kita tak pilih hidroksida. Boleh ingat? Kita tak pilih dua ni. Okey, kita pilih yang elektrod tu, ion argentum apabila ion argentum apabila atom argentum di anod mengayon. So, elektrod argentum melarut ke dalam elektrolit. Ni jawapan dia. Kita pilih elektrod tu. Nampak sini atas ni. Elektrod argentum. So, kita pilih ion argentum. Okey, ion argentum. So, last kali, kepekatan ion argentum dalam elektrolit tidak berubah kerana kadar pengayonan atom argentum di anod membentuk ion argentum adalah sama dengan kadar argentum dinyah cas untuk membentuk atom argentum yang terendam. Okey, simple macam ni. Okey, dekat anod, ni nampak? Anod. Ni. Ion argentum dipilih dinyah cas kerana ion argentum kurang elektropositif. Menarik ion positif. Okey. So dekat anode, tengok dekat skrin. Check. Dekat anode. Okey, membentuk ion. Okey, cikgu tulis dekat apa? Check.
Okey, ruangan cek elektrod argentum. Larut. Okey, dekat katot. Ikut kedudukan. Okey. Yang tu adalah orang panggil rumusan yang cikgu boleh bagi. Okey, dekat anode kamu ingat, okey, elektrod argentum akan larut. Sebab apa dia tak pilih tak pilih nitrat, tak pilih hidroksida? Sebab dia guna elektrod argentum. So kepekatan argentum dalam elektrolit tak berubah. Maksudnya banyak dah ion argentum dekat dalam tu. Sebab tu dah dekat anode ni elektro argentum kita pilih. Katot ikut macam biasa kedudukan. Okey. So dekat anode nak tengok ni. Kepekatan ion argentum dalam elektrolit tak berubah. Sebab apa? Kadar pengayonan atom argentum di anode untuk membentuk ion adalah sama dengan kadar ion argentum di nyah. So dekat anode bentuk ion argentum. Dekat katot bentuk atom argentum. Okey. So anode dia membentuk ion argentum. Katot dia bentuk atom argentum. So yang ni tengok. Anode dia terima elektron untuk jadi argentum plus. Lepas tu dia bagi pula dekat katot. Katot terima dia membentuk argentum. Lepas tu dia bagi dekat anode. Anode dia bagi dekat katot. Anode bagi dekat katot, katot bagi dekat anode. Anode bagi dekat katot, katot bagi dekat anode. Okey. So sama ke tak sama kepekatan dia? Sama ke tak? Sama, pandai. So sama macam tu lah. Hang bagi aku RM1. Okey, hang bagi aku RM1, aku bagi dekat hang RM1. Macam tu. Nampak? RM1, sama. Okey. So kepekatan dia sama. Okey. So yang ni yang maksud dia. Kepekatan ion adalah tak berubah ataupun sama. Okey. So yang ni formula cikgu bagi dah tu. Dekat anode bentuk ion argentum. Dekat katot dia bentuk atom argentum. Yang ni bagi kat ni, katot bagi anode, anode bagi katot. Macam tu lah. Okey. Ini untuk kes yang sama. Kita tengok pula kes yang kedua. Kalau kita guna elektrod yang tak sama. Okey, nak panggil seorang lah. Suara dia cikgu. Okey, kita panggil seorang untuk baca. Siapa? Afikah Irdina ada tak? Afikah Irdina. Ya. Afikah? Ya. Boleh baca tak? Mana? Buku teks ada. Muka surat 189. Baca Sat. Yang bawah tu. Elektrod karbon. Ion-ion yang hadir dalam larutan argentum nitrat semasa elektrolisis adalah ion argentum, ion nitrat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, muka surat sebelah. Elektrod negatif. Menarik ion-ion positif iaitu ion argentum dan ion hidrogen. Okey. Ion argentum dipilih untuk dengan charge kerana ion argentum kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Okey. Argentum terenak pada katot. Enak elektropositif. Menarik ion-ion negatif iaitu ion nitrat dan ion hidroksida. Ion hidroksida dipilih untuk dengan charge kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding dengan ion nitrat. Gas oksigen terhasil di anode. Kepekatan ion argentum dalam elektrolit berkurang kerana ion argentum dalam elektrolit dinyasas untuk menjadi atom argentum yang terenak pada katot. Okey, terima kasih. Okey, tengok. Beza dia tadi sama. Yang kedua, Afikah baca yang tak sama. Dia guna elektrod apa? Farisha? Dia guna elektrod apa? Farisha? Dia guna elektrod apa?
Carbon. Karbon, pandai. Tak sama dengan larutan dia. Okey, tak sama, kita tengok apa yang jadi. Okey, yang pertama ketod. Dia tarik ion positif, argentum, hidrogen. Okey, ada dua. Nak pilih yang mana? Okey, so yang dipilih adalah argentum. Sebab apa argentum? Ikut urutan. Pandai. Sebab kita hafal, okey, Farah, Farisha, Suka, Nenah, apa tu? Okey. Kalau apa semua dia duduk bawah, dia pilih yang tu. Okey. So, kita pilihlah argentum. Yang ni kalau nak kahwin kan, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan harmoni kekal abadi. Abadi tu argentum, duduk bawah. Kita pilih argentum. So, apa yang jadi? Argentum terenak pada ketod. So, ketod, macam mana kita nak tengok ketod? Dia jadi macam mana? Ketok ditebai. Pandai. Yang tu, yes. Hang boleh ambil kimia ada, Adam. Okey. Cekap bab ni boleh ambil kimia kelas Ibn Sina. Okey. Pada ketod. Yang kedua, anod. Anod dia tarik ion negatif, nitrat, hidroksida. Okey. Ion hidroksida dipilih untuk dinyahcas sebab apa? Farah, Suka, Nenah, kuning, baru indah harmoni. Harmoni tu hidroksida. Hidroksida duduk bawah. Bawah paling mudah untuk dinyahcas. So kita pilih hidroksida. So last kali oksigen akan terhasil di anod. Boleh faham? So kesimpulan yang boleh kita buat untuk jenis elektrod, hanya tekankan kalau untuk sama sahaja. Kalau dia guna elektrod sama, yang tu kena berhati-hati. Boleh faham? Kalau yang berbeza, contoh yang ni berbeza, dia guna elektrod karbon, kita ikut macam biasa. Ikut yang kita hafal tu. Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh cikgu. Alhamdulillah. Okey. So, Allahu Akbar. Lajunya. Okey, kepekatan ion argentum berkurang kerana ion argentum dalam elektrolit dinyahcas untuk menjadi atom argentum yang terenak pada ketod. Tadi kepekatan dia sama, tak berubah. Hang bagi RM1, aku bagi RM1, sama. Yang ni tak. Yang ni berkurang. Kepekatan ion adalah berkurang. Tolong ingat yang tu. Okey, sebagai penutup hari ni kita pergi ni aplikasi lah. Aplikasi boleh tengok muka surat 191. Okey. So ada 4 aplikasi: pengekstrakan, penulinan, penyaduran, pengolahan air sisa menggunakan elektropenggumpalan. Okey, kita tengok. Yang pertama, ekstrak logam. Contoh kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium. Okey, diekstrakkan daripada bijinya atau garamnya secara elektrolisis, leburan biji atau garam logam. So kamu ingat yang kita hafal yang duduk atas tu. Kalau nak kahwin mesti ada. Tolong ingat, kalau nak kahwin mesti ada. So 5 ni adalah logam yang reaktif. Okey, so macam mana kita gunakan proses pengekstrakan? Dia ada biji tau. Ada biji. Macam biji timah. Tu. So, yang ni pun sama. Dia ada biji. Okey, kita guna proses elektrolisis untuk kita dapatkan biji dia. Nak bagi pecah dia. Nampak? Kita panahkan lagi. Panah. Baru kita boleh guna. Okey. Keluar biji dia tu. So, ingat 5 yang reaktif. Kalau nak kahwin mesti ada. Ingat 5 ni. So untuk proses pengekstrakan. Okey. Yang kedua, penulinan. Dalam penulinan, logam yang tak tulen dijadikan sebagai anod positif. Yang tak tulen positif. Tolong ingat. Logam yang tulen dijadikan sebagai katod. Okey. So baru dapat tulen, ori. Okey, semasa proses elektrolisis, logam pada anon akan melarut ke dalam elektrolit membentuk ion dan bergerak ke katod untuk dinyahcas dan terenap pada katod sebagai logam tulen. So katod akan jadi apa ni? Siapa tahu? Terenap pada katod. Katod jadi macam mana? Akan jadi tebal. Pandai, jadi tebal. Cerdik Nazrul. Okey.
Yang ketiga, nak habis dah, penyaduran. Dalam proses penyaduran, logam, emas, platinum atau perak. Ni sadu. Sadu. Kalau istilah kita panggil salut. Salut. Dengan besi, kawat besi kita salut dengan emas. Okey, contoh macam itulah. Untuk menjadikan logam kelihatan lebih menarik dan tahan kakisan. So kalau yang cerdik, berhati-hati kalau nak beli emas. Pastikan emas yang ori. Kalau tak kikir, tinggal besi je. Tak jadi emas dah. Okey. Yang keempat, pengolahan air sisa. Okey, macam mana proses ni? Elektropenggumpalan adalah satu teknik yang inovatif untuk merawat air sisa. Elektropenggumpalan mengaplikasi dua proses. Elektrolisis, okey, yang pertama, dan yang kedua penggumpalan. Okey, kita tengok. Ada gambar dah. Ada dalam buku teks, muka surat 192. Okey. Elektrolisis. Pada anod, elektrod logam seperti aluminium mengayon dalam elektrolit menghasilkan ion aluminium. Okey. Pada katot pula, ion hidrogen dipilih untuk dinyacas untuk membentuk gas hidrogen macam biasa. Macam yang kita hafal tu, kedudukan tu. Okey, gelembung gas hidrogen terbebas dari katot dan naik ke permukaan. Okey. Lepas tu, proses yang kedua, penggumpalan. Okey, apa yang jadi? Penggumpalan berlaku apabila ion tadi, aluminium 3+ tadi dengan ion hidroksida dan bahan pencemar dalam air sisa bergabung. Okey. Bergabung untuk menghasilkan gumpalan yang kita namakan sebagai flok. Okey, ada dalam buku teks tu. Kalau tak nampak. Okey, flok. Lepas tu, flok yang terperangkap dalam gelembung gas tadi, gas hidrogen yang terlepas dari katot dibawa naik ke permukaan. Dia bergabung-gabung dengan ion, jadi flok tu, macam gumpal tu, dia naik ke atas, naik. Lepas tu kita ambil buang lah. Tu proses dia. Flok yang lain tenggelam dan berkumpul pada dasar. Okey. Wallahualam. Okey. So hari ni sebagai penutup. Okey. Cikgu nak share. Ada dah dekat Telegram. Telegram pula dah. Dekat chat. Quiz. Okey, go. Ada? Nampak tak? Copy. Okey, tekan semua sebelum kita habis kelas kita hari ni. Kita buat kuis santai. Untuk uji kefahaman kamu. Tekan kuis tu. Okey, baru 7 orang. Baru 7 orang. So kita hari ni ada berapa? 15. Betul. Okey. Kita ada hari ni tolak 2. 15 orang. Baru 9. Nafi Hadada, Afikah dah masuk. Syekh Dayini, Afikah Irdina, Nazrul, Saza, Naim. Lagi 4 orang. Mana yang Farah-Farah tu? Afikah ada. Afikah Irdina ada 2-2. Adam. Nafis ada. Nafis ada. Okey. 13. Lagi 2 orang. Lagi 2 orang. Okey. Lagi 2 orang. Lekas kita nak mula dah. Adam Iskandar ke? Siapa tak masuk lagi? Khairul Ikmah, Naim, dah. Nazrul. Dayini ke? Dayini ada. Dah, tak ada dah nak masuk? Ustaz, cikgu share dalam grup kita. Mungkin kawan-kawan okey. Okey, dah ready lah. 3, 2, 1.
Okey, tahniah kepada yang pertama Nisa, yang kedua Afikah Arina, yang ketiga Afikah Irdina, keempat Adam Haikal. Oh, Adam yang pertama tadi. Kelima Syed, keenam Farhana, 7 Dayini, 8 Nazrul, 9 Nafis, 10 Farisha, 11 Saza, 12 Adam, Iskandar, 13 Haikal, 14 Khairul, 15 Naim, 16 Ikmal Afif.